الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بكرم كبير وأجلسنا وإياكم في مجلس عظيم، والصلاة والسلام على الحبيب الكبير العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذي القدر العظيم، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. جعلنا الله وإياكم من أتباعه وحشرنا الله وإياكم في زمرته إلى يوم الدين. آمين اللهم آمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita berada di dalam majlis rahmat sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Minhaj. Disebabkan yang hadir di tempat ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hadir di tempat ini tak ada tujuan daripada menghadiri tempat seperti ini kecuali kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak datang menghabiskan masa untuk berjalan yang dekat dengan masa yang singkat, yang jauh dengan masa yang lebih, tidak lain dan tidak bukan untuk mencari rahmat di tempat Ustaz Minhaj. Ini adalah merupakan satu galakan. Kalau tempat seperti ini menjadi tumpuan para malaikat untuk mendapatkan rahmat Allah, sementara malaikat tak punya dosa, apatah lagi kita manusia yang dipenuhi, dilumuri dengan dosa, kita lebih memerlukan kepada rahmat itu agar supaya dosa kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah yang tidak pernah berucap kecuali benar? Bukankah yang berkata tidak keluar daripada hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya bersabda di dalam hadisnya yang sahih, tidak duduk satu kaum di sebuah majlis mengkaji akan Al-Quran dan membaca dan serta mengkaji kepada Al-Quran, melainkan akan ditutupi oleh malaikat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihampiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disebutkan nama orang yang hadir dalam majlis seumpama itu di hadapan makhluk yang lebih baik daripada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nama kita disebut oleh Allah sahaja sudah merupakan satu penghormatan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apatah lagi nama kita itu diperkenalkan oleh Allah kepada makhluk yang tak pernah berdosa kepada Allah, kepada makhluk yang tak pernah bermaksiat kepada Allah. Nama kita yang hari-hari tak luput daripada dosa ini disebut dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fulan bin Fulan itu hadir di tempat Ustaz Minhaj di Darul Muhibbin, menghadiri majlis zikir, majlis salawat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fulan bin Fulan juga hadir. Fulan bin Fulan itu hamba aku bangga kepadanya. Siapa dibanggakan? Kita yang banyak dengan dosa ini. Sebab apa kita dibanggakan? Sebab kita duduk bersama-sama berzikir, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukankah majlis ini adalah majlis yang memang majlis untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Moga-moga tak seorang pun daripada kita bersurai daripada majlis ini kecuali membawa rahmatnya pulang ke rumahnya dan dapat dibahagikan rahmat itu kepada sesiapa yang dikasihi daripada ahli keluarganya, sahabatnya dan jirannya, insya-Allah. Majlis seumpama ini juga adalah majlis untuk menumbuhkan, memantapkan iman kita kepada Allah. Yang iman ini terdedah kepada pertambahan ataupun kekurangan, ancaman kepada iman daripada orang-orang yang beriman akan bertambah ataupun boleh juga berkurang. Terdadahnya iman kepada kurangnya value dan quality iman
dengan lalainya kita kepada Allah, dengan kurangnya kita berzikir menyebut nama Allah, dengan jauhnya kita daripada manhaj Rasulullah, itu perkara yang menyebabkan iman kita itu kurang dan tipis. Tetapi yang mendapat yang menyebabkan tumbuh dan kuat serta mantapnya iman adalah berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, duduk bersama-sama seperti ini. Tak ada sebab yang lain daripada maksud dunia ataupun dalam maksud-maksud apapun selain kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwasanya seseorang yang duduk kerana Allah untuk dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tak akan kasih kepada orang-orang yang tidak beriman. Allah akan mengasihi kepada orang yang beriman, yang kasih sayang Allah kepada orang beriman dengan ditambahkan iman itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasulullah, wajibat dalam hadithul qudsi, wajibat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Wajib seseorang itu dapat kasih sayang aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi sesiapa yang saling kasih mengasihi kerana Allah, yang duduk satu dengan yang lain kerana Allah, dan berziarah satu yang lain kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita duduk di sini hadir dengan jemputan Ustaz Minhad di tempat ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah kita bersama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wajib seseorang itu untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang serta tambahan iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun berada di Darul Muhibbin, Dar al-Muhibbin, tempat atau rumah sang pencinta. Bila mana seseorang itu ingin memberi nama kepada sesuatu, tentunya nama itu lahir daripada apa yang terbenak atau yang tersimpan dalam fikirannya. Dikatakan bahwasanya apa yang dipikirkan oleh seseorang itu far'un an tasawwuri, yakni gambaran daripada apa yang terlintas di dalam fikiran seseorang itu akan tercetus, akan ternampak kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberi gelaran kepada Abu Hurairah dengan gelaran Abu Hurairah, nama Abu Hurairah sebenarnya adalah ada 30 pandangan ahli hadis siapakah nama sebenar Abu Hurairah. Yakni tak ada kata putus siapa nama sebenar, tapi gelarannya adalah semua sepakat gelarannya Abu Hurairah. Kenapa digelari oleh Abu Hurairah oleh baginda Rasulullah SAW? Sebab Nabi nampak Sayyidina Abu Hurairah suka dengan kucing dan suka meletakkan kucing itu di dalam dia punya lengan. Nabi selalu nampak macam itu, maka Nabi bagi nama kepada Abu Hurairah, kamu adalah Abu Hurairah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib digelari oleh baginda Rasulullah dengan Abu Turab, yakni turab itu adalah debu. Sebab apa Nabi bagi gelaran kepada Sayyidina Ali dengan sebutan Abu Turab, ayah kepada debu? Sebab Sayyidina Ali satu hari tidur berbantalkan kepada tanah, dan ketika bangkit di sorbannya itu ada tanah atau debu yang melekat. Maka Nabi SAW mengatakan anta Abu Turab. Seorang sahabat Nabi digelari oleh Nabi dengan sebutan Safina, yaitu artinya perahu. Sebab apa dia digelari perahu oleh Nabi? Sebab Nabi SAW melihat sahabatnya itu bila mana membawa barang yang dibawa itu adalah banyak sangat, umpama perahu yang membawa barang banyak. Maka Nabi bersabda, kamu adalah Safina. Intinya pemberian nama itu adalah apa yang terbenak di dalam hati dan fikiran baginda Rasulullah daripada apa yang disaksikan. Ini Darul Muhibbin, dinamakan Dar al-Muhibbin. Sebab apa dinamakan Darul Muhibbin? Rumah pencinta. Sebab isi kandungan cinta ada di benak orang yang memberi nama ini.
yaitu dengan adanya perasaan kasih dan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ahli keluarga Rasulullah, kepada para salihin, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang tua, yang kesemuanya itu adalah merupakan tempat untuk kita mengasihi dan mencintai kepada mereka, maka dinamakan tempat ini adalah dengan Darul Muhibbin. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan kita di Darul Muhibbin ini memberikan kepada kita manisnya al-mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nama salah satu kepada Allah di dalam Asma'illahil Husna yaitu Al-Wadud. Al-Wadud, yang maha mencintai, yang maha mengasihi. Kalau sifat Allah yang maha mencintai, perlu bahkan wajib kepada kita untuk mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi cinta Allah boleh didapat melalui pilihan Allah secara langsung atau melalui doa kita kepada Allah untuk dijadikan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah mengasihi kepada hambanya dengan pilihannya, Allah akan berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, saya suka kepada fulan bin fulan. Sukailah dia itu. Cintailah dia itu, wahai Jibril." Fa'ahabbahu Jibril. Dikasihi, dicintai oleh Jibril. Jibril menyeru kepada penghuni langit, "Wahai penghuni langit, Allah suka kepada fulan bin fulan itu, maka cintailah dia." Maka dicintai oleh penghuni langit. Fitrahul qabul ala al-ardi. Itu tanda kasih sayangnya orang-orang yang berada di langit kepada manusia yang hidup di bumi. Ditunjukkan tanda qabul kasih sayang penghuni langit kepadanya dengan orang itu dikasihi oleh penduduk bumi. Ini tanda orang yang dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah juga boleh didapat melalui seseorang itu yang sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikasihi oleh Allah. Disebutkan dalam sebuah asar di antara doa yang masyhur adalah, "Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka warzuqna amalan yuqarribuna ila hubbik." Ya Allah, aku memohon kepada kamu kasih sayangmu dan kasih sayang orang yang menyayangi atau yang engkau kasihi, dan dekatkanlah aku kepada amalan yang boleh aku dengan amalan itu meraih kasih sayangmu. Itu doa wajib untuk kita baca memohon kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bertuahnya kalau seseorang itu mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak boleh mendapatkan kasih sayang, yang tak dapat seseorang memberikan kasih sayang, seperti mana indahnya, nikmatnya, manisnya, luasnya, agungnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang mengasihi kepada kita, tak lama lagi dia akan berpisah dengan kita. Mungkin kita yang lewat dulu atau dia yang pergi dulu. Lepas itu habis dah, cinta itu tak boleh diteruskan. Siapa saja yang kita kasihi. Ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah, kata baginda Rasulullah, siapa saja yang kamu nak cintai, kamu pasti akan berpisah kepadanya. Kecintaan di dunia ini tak kekal kepada sesiapa sahaja, tetapi kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kekal bersama kepadanya di dunia, di barzakh dan juga di akhirat. Di dunia akan diberikan manisnya cinta. Seorang bernama Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Jamalul Lail, ketika beliau salat tahajud di waktu malam, apa khabar waktu malam keseharian kita ini, wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah? Sudahkah kita benar menjadi pencinta kepada Allah, yang setiap malam Allah itu menyeru kepada kita? Setiap malam, pada khususnya 1/3 terakhir, akan memanggil kepada hamba-hambanya,
Hal min mustaghfir fa'aghfir lah. Adakah orang bangkit untuk meminta ampun kepada aku untuk aku ampunkan? Adakah orang yang ada hajat kepada aku untuk aku tunaikan hajatnya? Adakah orang yang perlu kepada aku untuk aku tunaikan keperluannya? Setiap hari Allah menyeru kepada setiap hambanya itu bertanya, siapa di antara mereka yang bangkit, yang rindu kepada Allah, yang cinta kepada Allah,